sentiasa bersedia menyambut, meraihkan dengan girang. Okey. Bayangkan seseorang nak datang kepada kita dengan niat untuk tahu tentang Islam, dan seterusnya kita boleh terbuka peluang pula untuk kita membawa mereka kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Islam dan terus syahadah. Jadi non-Muslim yang datang kepada kita itu perlu diraihkan sebaiknya, mula dengan senyum lah, of course, dan seterusnya. Dan kita akan kongsikan bagaimana step by stepnya untuk menyantuni non-Muslim menangi hatinya. InsyaAllah. Sebut tentang senyum pun cukup lah. Cik Ghafar ni kaya dengan senyuman. SOP-nya yang pertama, senyum. Senyum dalam bahasa Arab tabassam, betul? Ya, Masya-Allah. Pandai dah ni, amboi. Okey. Dan kita nak berbalik Mona dengan tajuk kita ni. Bila kita tanya sendiri, Encik Ghafar, kenapa hari ni kita sendiri, umat Islam sendiri hari ni, kita kena santun menyantuni sahabat kita yang bukan Islam? Encik Ghafar. Okey. Saya banyak refer pada buku Dr. Muhammad Nizam Abdul Qadir, Fiqh Hubungan Etnik. Banyak kami belajar daripada ustaz ni, alhamdulillah, seorang pakar dalam hubungan etnik dan juga fiqh etnik ya. Dan secara natural non-Muslim dia hanyalah satu golongan manusia yang belum dapat Islam. Jadi dia dipanggil non-Muslim. Tapi dia adalah manusia. Manusia yang perlu santuni sebagai seorang manusia. Dan kalau dalam konteks Malaysia ni, non-Muslim di Malaysia ni, mereka adalah warga negara. So warga negara punya hak mereka, dan walaupun dia bukan warga negara, dia adalah manusia. Jadi itu keadaannya bila non-Muslim, bila kita berurusan dengan non-Muslim dengan manusia. Tidaklah memandang, kita tak sepatutnya memandang dia sebagai sesuatu yang lain dari kita. Itulah asasnya. Itu asas dia yang utama kan. Tapi saya kira bila ada sahabat dan Muslim yang nak tahu dengan Islam ni, kita perlu sampaikan faktanya, dan kita pun kena ada persediaan tak, Cik Ghafar? Betul. Persediaan macam mana yang kena ada? Persediaan ilmunya, jiwanya, ilmunya, ilmu untuk menyantuni, dan juga step by step cara kita break the ice breaking. Selain daripada senyuman yang mana Cik Ghafar kata tadi tu kan, bila pertama kali bertemu dengan sahabat mualaf Mona, apa lagi persiapan kita yang mulanya kita nak bercerita ni tentang Islam, apa yang hebatnya Islam, apa yang boleh Islam ni, orang kata Islam ni agama perdamaiannya. Masya-Allah. Cik Ghafar. Okey, itu memang saya menanti-nanti untuk berkongsikan teknik mudah, teknik mudah untuk ice breaking, atau macam mana kita harus menyantuni seorang manusia sebenarnya. Betul. Saya tak berapa sedap nak menyantuni non-Muslim tapi dia adalah menyantuni manusia umum. Sama ada dia apa pun agamanya, sama ada dia Nabi ajar pun dia menyantuni manusia. Sama je cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyantuni manusia, Muslim atau non-Muslim, dengan sebaiknya. Yang saya nak kongsikan di sini ialah dengan beramal, berpegang dengan 5S. Okey, dengar betul-betul tips ni. Okey, 5S. Itu benda yang memang saya selalu kongsikan dan sama-sama kita amalkan. Okey, 5S tu satu, salam. Ini kita bertegur siapalah. Salam maknanya menegur. Salam. Kalau sesama Islam kita Assalamualaikum. Kalau dengan bukan Islam, dengan apa saja yang terbaiknya dengan bahasa mereka. Kalau dengan Cina, ni hao. Ataupun bahasa lain, how are you, apa khabar, selamat pagi, whatever lah, menegur. Itu yang salam tadi. Next ialah senyum. Tapi senyum dengan salam ni ada kalanya perlu senyum dulu. Okey. Sebab senyum ni jauh lagi. First appearance tu kan. Pertama kali orang tengok kita. Senyum ni kita boleh lontarkan dari jauh lagi. Kalau salam ni nak dari jauh kena jerit lah. Tunggu dekat baru boleh bagi salam bertegur. Tapi senyum ni kita boleh lontarkan dari jauh lagi. Dari jauh lagi boleh lontarkan senyum. Kita tu bila berdekatan baru sesuai bagi salam. Apakah lagi 3 lagi
S-nya tu? Okey, patah balik pada 2S tadi. Salam dan senyum. Ya. Okey. Dia senyum ni perlu dihadiahkan kepada orang yang memandang. Kalau kita tak pandang muka dia, macam mana dia nak terima hadiah kita tu? Kena ada eye contact lah. Dia kena eye contact. Dia ada apa orang panggil respon eye contact. Jadi tekniknya untuk dapatkan, untuk kita hadiahkan senyum, kalau kita saja senyum tapi orang tak mandang, maknanya tidaklah dapat diterima senyuman tu. So tekniknya ialah first, kita lah kena pandang muka orang yang kita nak hadiahkan senyuman tu. Masya-Allah. Kalau kita pun hanya berjalan nonong je, pandang bawah, tidak pandang muka orang, macam manalah dia nak terima, orang nak terima senyuman tu. Dia mungkin nampak kita senyum pandang bawah. Senyum Tapi dia tidak dapat dalam keadaan dia dia tidak dalam keadaan dia menerima hadiah senyuman kita tu kepada orang tu. So tipsnya kena pandang. Kena tengok. Kena pandang muka orang yang kita nak beri senyuman dia. Okey, adakah selama ni kita memandang muka jiran kita bila kita keluar daripada rumah? Kan, sambil sedia baju ke, sapu sampah ke kan. Memang malangnya sekarang ni orang tak pandang pun muka orang. Tak pandang muka jiran. Masya-Allah. Jadi senyum tu first kena pandang. Barulah kita boleh senyum dan kita boleh bertegur sapa. Dan kena bersabar dalam memandang, sebab orang lalu lalang, jiran kita berselisih dengan manusia. Kita pandang dia, ini yang sesuai dengan tenung yang bukan murah. Kita berselisih, kita pandang, ataupun jiran ada kat sebelah tengah nak keluar pagar, nak masuk kereta, kita pandang dia. InsyaAllah akan ada sampai satu saat dia akan pandang balik. Dan masa itulah senyuman kita baru jadi hadiah, dan masa itulah kita boleh bertegur sapa dengan dia. So first pandang. Okay. 2S salam, senyum. Seterusnya sapa. Sapa ni selain daripada dia sapa ni bila berdepan lah, maknanya kita ada sentuhan. Salam. Salam ni termasuklah bersalaman. Bila salaman kita sapa dia, sentuh dia. Itu 3. Salam, senyum, sapa, sopan. Next yang keempat ialah sopan. Of course ini adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah mengajar kita bersopan, berakhlak yang mulia kepada manusia. Saya cakap manusia, maknanya tak kira Muslim ke non-Muslim. Pada manusia, dan Rasulullah adalah contoh terbaik. Dan kita kena pelajari macam mana akhlak Rasulullah, bersopan, memberikan yang terbaik kepada manusia. Dan seterusnya santun. So santun ni sedikit dalam khidmat lah, dalam kita menyantuni. Contoh mak ayah kita, khidmat kita membantu dalam menyantuni manusia yang kita bersama. Kita tolong ambilkan air, tolong bukakan pintu, kita tolong pimpin, menyantuni. So lengkap 5S tu. Kalau tak menangi lagi hati tu, ada something wrong lah tu. Mungkin apa yang dirasai oleh orang seorang lagi sebelah sana, dia tidak merasai keikhlasan kita. Kat kita. Dia tidak ikhlas ke? Jadi benda yang ada lagi yang perlu diadakan untuk amal kalimah S ni, ikhlas lah. Kena tambah lagi dengan ikhlas. 5S tu tambah dia tak jadi, dia jadi macam robot je. Kesan dia kurang lah kan. Itulah kadang-kadang fikir ada apa udang batu. Okey, itu dia 5S yang dikongsikan oleh Encik Ghafar. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Yang penting kena buat dengan ikhlas. Bila kita bertemu antara satu sama lain, tambah-tambah dekat rumah kita, kiri kanan ada jirannya kan, jiran-jiran yang bukan Islam. Apa kata kita yang mulakan dahulu kan dengan perkara yang baik-baik ni, sebab Rasulullah pun mengajar seperti apa yang Encik Ghafar maklumkan tadi kan, tunjuk yang baik-baik itu insya-Allah. Itu pun akhlak seorang Islam lah kan, seorang Muslim. Dan Encik Ghafar, mungkin kita nak tahu, adakah kita perlu menyantuni non-Muslim ini? Sebagaimana yang saya ulangkan tadi, mereka adalah manusia. So sangat penting untuk kita menyantuni mereka sebagai manusia, dan benda itu memang ada dia adalah sebahagian dalam Islam. Dia adalah tugas Rasulullah, para rasul diutuskan ke bumi. Apa yang nak disampaikan Islam, mentauhidkan Allah, mengajak percaya kepada setiap nabi, dan
yang yang dia sampaikan tu kepada siapa? Kepada manusia. Jadi penting untuk itu. Dia memang dalam sebahagian daripada maqasid syariah lah, memelihara nyawa, menjaga keamanan. Jadi menyantuni non-Muslim dalam negara kita, dia perlu untuk menjaga keamanan. Dan benda ni dia disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Tak perlu saya baca. Az-Zariyat 56. Juga berkenalan dengan non-Muslim atau berkenalan dengan pelbagai kaum, pelbagai bangsa ini adalah perintah Allah. Jadi ada disebut dalam Hujurat ayat 13. Dan juga balik kepada para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, dia memang hidup bersama non-Muslim. Maknanya mula-mula dapat akidah, dapat perintah Allah, dapat la ilaha illallah tu dia seorang di Mekah. Kemudian bawa pada isterinya Sayyidatina Aminah. Khadijah. Oh ya, Khadijah. Okey. Dan dia memperkenalkan Allah kepada non-Muslim keliling dia. Jadi itu perintah Allah kepada Rasulullah, dan itu jugalah kita sebagai umat Rasulullah, itu jugalah tugas kita, iaitu memperkenalkan Allah, Rasul dan Islam. Dan apa yang kita perlu lakukan ialah memenangi hati mereka dalam untuk memudahkan kita memperkenalkan Islam, perkenalkan Allah, perkenalkan Rasul dan perkenalkan Islam dengan harmoni. Kita bukan Islam, tiada paksaan dalam agama. Jadi untuk kita kongsikan Islam tu dengan harmoni, dia perlu lakukan dengan harmoni. Dan menyantuni adalah salah satu cara harmoni. Dan yang saya sebut tadi 3S tu, 5S tadi adalah untuk memenangi hati mereka. Kan, apabila mereka pun rasa tenang dan selesa, insya-Allah lah kita sampaikan pun mudah untuk diterima, mudah untuk difahami. Masya-Allah kan. Itu yang kita boleh sama-sama amalkan. Dan sebut tentang usaha kita hari ini, Cik Ghafar, kita pun banyak menyalurkan kefahaman, menyalurkan informasi yang betul, yang tepat, sahih dalam agama Islam ni kepada orang bukan Islam. Apa pula yang boleh membuatkan sahabat-sahabat kita ni tertarik dengan keindahan Islam? Apatah lagi Hidayah Center Foundation hari ini menjalankan banyak aktiviti. Apa sebenarnya yang aktiviti dilakukan yang boleh sama-sama kita menyerap kan kebaikan dalam untuk masyarakat lain juga? Okey, saya akan kongsikan sedikit aktiviti Hidayah Center lah. Tapi saya cuba dapatkan peluang juga lepas ni untuk kongsikan bagaimana setiap Muslim di Malaysia ni, setiap pendengar juga boleh melakukannya walaupun bukan bersama Hidayah Center, sendiri-sendiri di mana sahaja. Untuk menyantuni non-Muslim, ice breaking saya akan kongsikan kalau sempat. FORD, teknik untuk ice breaking. Okey, balik pada Hidayah Center. Alhamdulillah Hidayah Center memang salah satu objektif dia ialah memperkenalkan Islam. Yang kedua, membetulkan salah faham. Dan seterusnya membimbing mualaf lah. So untuk memperkenalkan Islam dan membetulkan salah faham, yang mana mestilah melakukan untuk mencapai objektif tu, mestilah berhubung atau berinteraksi ataupun berprogram, bertemu, berkomunikasi dengan non-Muslim. Kita nak sampaikan Islam dengan non-Muslim. Dia tidak cukup hanya setakat tulis somewhere dengan harapan non-Muslim baca, tidak. Walaupun boleh, tetapi dia bukanlah sesuatu yang memberikan kesan yang bagus. Tapi yang terbaiknya ialah face to face ataupun hubungan dua hala ataupun dengan Muslim dengan sekumpulan non-Muslim, sama ada secara langsung ataupun dalam keadaan tak langsung lah. Cara berkomunikasi itu. So basically Hidayah Center buat program-program yang begitu. FORD adalah satu teknik untuk kita ice breaking, untuk kita berkenalan, untuk kita mula berinteraksi dengan sebenarnya siapa sajalah. Cuma dalam hal ni kita berinteraksi dengan non-Muslim. So Hidayah Center buat program dengan non-Muslim, program bersama, ziarah mereka, keluarga mereka, ziarah keluarga dan ahli keluarga non-Muslim kepada saudara baru. Dan kita sama ada jumpa di jalanan, program jalanan, sampaikan risalah, juga menerima non-Muslim ke kelas
mana semuanya berinteraksi. So FORD ni ialah ice breaking teknik untuk seorang dai atau seorang muslim berkenalan dengan sesiapa saja, dalam konteks ni non muslim. Dan yang penting tadi kita dah buat 5S tadi. Mana kita dah lontarkan senyuman untuk membolehkan dia selesa berkenalan dengan kita, selesa berinteraksi dengan kita. Dan kita guna FORD ni untuk mula buka bicara. F, kita tanya dia tentang family. O, tanya tentang occupation ataupun pekerjaan dia, apa yang dia tengah buat. R, tanya tentang recreation, apa yang dia suka buat, hobi dia, masa lapang dia. Dan D, dream, apakah pandangan dia, apa harapan dia pada masa depan. Jadi melalui FORD ni dah boleh cerita macam-macam. Dari situ kita tahu background dia, apa harapan dia, dan bolehlah kita memberikan berkenalan seterusnya. Tapi yang penting sangat untuk saya nak mengajak umat Islam di Malaysia ni lakukan ialah engagement berterusan. Mula dengan FORD tu, jangan hanya habis touch and go, tapi touch and stay dengan cara kita kita saling bertukar phone number. Kalau tidak, dia hanya one off gitu. Kita hendakkan engagement berterusan, saling bertukar phone number. Kita ambil nombor telefon dia dan kita bagi nombor telefon kita. Pastikan nombor telefon kita masuklah handphone dia. Supaya engagement berterusan selepas tu, selepas berjumpa, kita boleh terus berhubung, mendapatkan sekah trust, kepercayaan dia sampai ke tahap kita ni menjadi tempat dia berani bertanya apa sahaja soalan tentang Islam. Macam mana nak sampai ke tahap tu? Engagement berterusan. Macam mana nak mula engagement? 5S. Okey, itu yang teknik ataupun ice breaking, kita panggil teknik ice breaking Cik Ghafar sediakan untuk kita. Dan kita nak tanya jugalah Cik Ghafar, hari ni memang ada pengalamannya di Hidayah Center dalam menerima kunjungan daripada sahabat mualaf kan. Sebenarnya mungkin ada cerita yang boleh jadi inspirasi untuk kita, macam mana respon mereka datang dan respon kita pula nak berikan. Mungkin ada cerita yang boleh bagi sedikit kepada sahabat pendengar kita ni. Okey, saya lebih banyak tidak lebih banyak, sebahagian masa tu di office, sebab memang full time di Hidayah Center. Dan kami menerima non-Muslim yang datang untuk tujuan, sebahagiannya ada tujuan untuk bertanyakan tentang Islam. Jadi mereka ni datang dan ada sebahagiannya belum pun buat keputusan untuk masuk Islam, hanya datang nak bertanya. Jadi bila mereka disantuni dengan 5S ni, santuni dengan baiknya, dan mereka dapat merasakan keikhlasan kita untuk berkongsikan sesuatu yang baik. Jadi bila kita dapat kongsikan Islam, konsep tauhid, apa kepercayaan dalam Islam tu, dan seterusnya kita ceritakan apa kebaikan, apa kesan untuk bila dia masuk Islam, dan mereka dapat menerima dengan baiklah, alhamdulillah. Dan bila dengan itu, asalnya setakat nak bertanya, tetapi bila disantuni dengan baik, mereka boleh terus buat keputusan, okey, saya nak syahadah terus. InsyaAllah. Jadi benda tu sangat penting. Bayangkan kalau dia datang nak bertanya tentang Islam, tetapi kita tidak santuni dia dengan baik. Adakah mungkin dia sampai ke tahap untuk berani untuk syahadah terus? Walaupun hidayah tu milik Allah, tapi usaha kita adakah cukup, adakah sampai ke tahap memenangi hati dia untuk buat keputusan untuk syahadah bersama dengan Islam. Dan perasaan mereka yang nak melafazkan syahadah ni, Cik Ghafar, adakah mereka dalam dilema ke? Bertanya-tanya ke? Macam mana ni, Cik Ghafar? Dia bercampur. Ada yang ikhlas untuk mengenali Islam setelah mencari, bila dapat tu subhanallah. Memang sebahagiannya yang memang yang ikhlas nak masuk Islam, sebahagiannya memang mula-mula okey, nampak macho semua, tapi bila lepas ucap syahadah, kita berikan dakapan, tahniah pada dia, mereka mula terasa keindahan dan rasa kelainan yang mereka terima sebagai bila lepas syahadah, dan macho macam mana pun dia mengalirkan lembut hatinya kan. Masya-Allah. Kita yang penting apa yang Cik Ghafar terangkan mula-mula tu, senyum dari jauh lagi. Kena tunjuk, pamerkan senyuman yang menawan, yang istimewa, ikhlas kan. Bukan kata siapa-siapa, mana-mana agama sekalipun, tapi siapa saja.
pada manusia, kan? InsyaAllah, moga itu jadi penawar juga untuk kita, Muna. InsyaAllah. Dan mungkin tinggal sedikit masa lagi untuk waktu ini. Banyak yang nak bincang, banyak nak cerita. Tapi Set je masa, masya-Allah. Dah habis. Mungkin kita nak sebarang nasihat dari Encik Ghaffar kepada masyarakat Muslim yang dengar pengusian pada petang ini. Bagaimana, silakan. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Benda yang saya ingin bawa para pendengar pada hari ini ialah kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan khidmat terbaik kepada manusia, memberikan santunan yang terbaik kepada manusia, Muslim dan non-Muslim. Kita nak sampaikan Islam, kita nak tunjukkan contoh akhlak Rasulullah, kita nak sampai kepada Islam dan kepada yang bukan Islam. Jadi dan orang yang terbaik ialah orang yang membawa manfaat kepada makhluk dan kepada manusia keliling kita. Jadi yang memberikan ketenangan jiwa, dan 5S tadi insya-Allah membantu daripada kata-kata kita berselisih atau kita berdepan dengan seorang yang mungkin keras dia buat tak tahu, tapi bila kita bertegur siapa, berikan senyuman yang manis, dia terus memang insya-Allah siapa yang amalkan 5S ni dia akan mendapatkan respon yang immediately daripada muka keras, muka tak nak pandang kan. Tapi bila kita berikan senyuman dan bertegur siapa dengan ikhlas, lontaran senyuman balik yang kita akan terima. Dan berusahalah membawa manusia ni dengan niat membawa mereka kepada mentauhidkan Allah. Dan dengan itu insya-Allah kita akan berusaha menyantuni dengan terbaik kepada orang-orang keliling kita lah. Dan di Malaysia tak ada tempat, insya-Allah tak ada tempat pun terutama Lembah Kelang ni yang kita tak jumpa non-Muslim. Setiap kali kita jumpa non-Muslim, itulah peluang untuk kita membawa Islam kepada mereka dengan akhlak kita, dengan senyuman kita, dengan perilaku kita, adab kita, akhlak kita. Masya-Allah, cantiknya Islam, hebatnya Islam tu kan. Kalau kita ini berada dalam agama yang suci murni ini, tunjukkanlah, pamerkanlah kan keislaman kita itu. Dan ada juga sahabat kita Mona bertanya, macam mana nak jadi sukarelawan Hidayah Center, boleh ke Cik Ghaffar? Macam mana caranya? Caranya buka handphone, buka, ada on kan data, cari any search, any Google search ya, dan type Rakan Hidayah Center. Dan type Rakan Hidayah Center, terus ke page Rakan Hidayah Center yang boleh kita daftar secara online, daftarkan diri sebagai Rakan Hidayah Center, dan kita akan hubungi setiap negeri akan hubungi negeri-negeri yang terlibat tu akan hubungi, dan kita akan panggil, bagi penerangan, berikan latihan dan mengajak kepada program-program yang sesuai lah. Masya-Allah. Boleh saya elankan kejap satu program? Kita insya-Allah akan ada buat masjid terbuka, Most Open Day di Masjid Daerah Bintulu, Kampung Masjid di Bintulu pada Ahad ni, insya-Allah Ahad 13 bulan, 9 pagi hingga 2 PM. Jadi rakan pendengar di Bintulu di sana, jemputlah kenalan non-Muslim keliling tuan-tuan perempuan untuk bersama hadir ke masjid terbuka di Bintulu hari Ahad ni, insya-Allah pagi. Insya-Allah boleh datang ramai-ramai, sedia orang Sarawak di mana Bintulu Sarawak. InsyaAllah datang ramai-ramai nanti, okay? Dan sebenarnya kita dah sampai di penghujung pertemuan dah ni Cik Ghaffar, masya-Allah. Kita harap dapat jumpa lagi nanti. Lepas ni mungkin boleh kongsi 5K pula kan, Cik. Kena buat baru tu 6T juga, mana tahu kan Cik kan. InsyaAllah moga bermanfaat apa yang kita bincang-bincangkan ini. Kita doakanlah semoga program-program majlis yang dibawakan, aktiviti yang dibawakan oleh Hidayah Center, insyaAllah moga bermanfaat, berjaya semuanya, insyaAllah. Amin. Moga dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.